sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Hayakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua yang hadir pada hari ini untuk kita sama-sama kita meneruskan dengan taufik Allah, dengan izin Allah, kelas hafazan Al-Quran di PMP di sini. Minggu lepas saya telah memberikan kata apa assignment lah, kerja rumah, sambungan, sebenarnya sambungan kerja rumah yang pertama juga, iaitulah untuk students yang dikasihi sekalian untuk menghafal dua muka surat terakhir, dua muka surat yang terakhir daripada mushaf Al-Quran, iaitulah daripada surah Al-Kafirun sehingga surah An-Nas, ataupun surah An-Nas ke surah Al-Kafirun. Cuma saya nak raikanlah, ya, saya fahamlah mungkin setengah-setengah student mungkin rasa agak sukar menggunakan teknik ataupun kaedah yang kita bangunkan, iaitu kaedah at-tauhidi. Tak apa, ala kulli hal, it's not apa namanya, bukanlah benda ni kata benda wajib fardu ain ke apa. Okay, so if it's okay if you don't want to use that numbering technique, but orang kata dia sebenarnya hanyalah, bezanya hanyalah only 10 to 20% dengan kaedah yang biasa, which is satu, you don't have to memorize the numbers, and then you don't have the ability to know which, or apa nama tadi kita kata, what are the odd numbers ataupun nombor yang even dan sebagainya. So that ability is not, inilah apa nama tu, you tak dapat yang tu lah. Ala kulli hal, yang penting yang sebenarnya fardu ainnya ialah untuk kita hafal ayat Al-Quran. Tetapi apa yang saya share minggu lepas, siapa-siapa yang hadir yang masih ingat, if you remember the jadual that I share with you, schedule ataupun jadual setiap hari berapa-berapa itu, ia tetap sama. With the numbers or without the numbers is still the same. Ya, bukan bermaksud kalau you tak hafal nombor so you boleh kurang sikit ni, tak ada. Okay, nevertheless the workload is still the same. Okay, the workload is still the same, sama je, your time schedule is still the same. Okay, tetapi mungkin mungkin lebih mudah lah, kita kata lebih mudah, ataupun insyaAllah mungkin lebih cepat, because you don't have to memorize the numbers. Okay, so saya share lagi pada hari ini sebagai revision panduan ataupun kaedah. Baca ayat pertama, okay, you can remove this lah, tak payah sebut nombor. Baca ayat pertama dengan suara jahar, okay, dengan melihat kepada mushaf, melihat pada mushaf. Ini sebagai pengenalan ataupun introduction, iaitu kita sekali lagi saya nak recap lah, saya nak orang kata revision, revision. Boleh saya lihat sikit okay. Ini unit panjang. Okey. Okay, ada 3 we call that kategori lah, kategori hafalan, which is al-hifz, apa dia? Al-hifz al-jadid, al-hifz al-jadid ataupun hifzul jadid, yang bermaksud hafalan baru. Okay, hafalan baru. Kemudian al-muraja'ah, as-sughra, alamak, as-sughra, dan yang ketiga ialah al-muraja'ah al-kubra. Okay, so al-muraja'ah as-sughra ialah ulang kaji kecil. Yang ketiga, ulang kaji besar. Okay, ulang kaji kecil dan ulang kaji besar. Okay, mungkin ada yang mungkin dah lupa, saya ulang sekali lagi.
Al-hifzul jadid ialah hafalan baru. You never memorize that surah before. Okay, baru nak hafal. Alright. So, target as standard student lah. Satu muka satu hari. If you have the time. If you have the time. If you don't have the time, then ala qadratihim lah. Seatas kudrat masing-masing lah. Okay. You boleh setengah muka, setengah muka. You boleh 2 baris, 2 baris. Okay. You boleh 1 baris, alal aqal 1 baris pun okey. Okay, satu mushaf, satu muka surat Al-Quran usually ada berapa baris? Antara 13 ke 15 baris. 13 ke 15 baris. Okay. So, kalau dia kata lah ustaz, tak boleh lah ustaz, satu hari satu muka ustaz, tak sempat. Tak sampai then. Okay. Tak apalah. Tak apalah, hafal 2 baris lah. 2 baris satu hari boleh tak? 2 baris satu hari, so maksudnya dalam seminggu you dapat 14 baris. Seminggu satu muka. Boleh? Ekstra lah, mungkin hari pertama 3 baris. Okay. Yang lain-lain 2 baris, 2 baris, 2 baris. Okay. Satu minggu satu muka. So, satu hari hafal 2 baris. Okay. So, itu hifzul jadid. Hifzul jadid. And then al-muraja'ah sughra ialah ulang kaji kecil. Maksudnya ulang kaji untuk yang semalam punya. Ataupun contohnya dalam satu minggu, saya dah ajar minggu lepas. Contohnya ada hari 1, kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Okay. Katalah you dah hafal sini satu muka, contohlah ini dah satu muka, satu muka, satu muka, satu muka, satu muka, satu muka. So hari yang ketujuh you buat murajaah as-sughra, iaitu you ulang semula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Bila kata murajaah ni, dia bukan from memory, tetapi daripada mushaf. You baca balik daripada mushaf. Okay. And then you ulang the process yang sama, tetapi mungkin dalam jumlah yang sedikit. For example, kata hifzul jadid, you kena ulang 20 ke 60 kali. Betul tak? 20 ke 60 kali. Because you baru baca, you baru hafal. So you ulang 20-60 kali. For murajaah sughra pula, because you dah hafal, you cuma nak refresh sahaja. So you nak refresh, so maybe you cuma ulang sekitar 5 ke 10 kali sahaja. 5 ke 10 kali saja untuk make it, orang kata, lebih kukuh dalam memori kita. Kita nak kukuhkan memori. For murajaah kubra pula ialah murajaah yang besar. For example, katalah you dah hafal misalnya 10 juzuk sebelum ni. 10 juzuk. So sebelum you pergi juz yang 11, you ulang ke semua 10 juzuk. Itu maksudnya murajaah al-kubra, ya banyak, yang besar. Okay? Yang jauh. So ini istilah ataupun kategori hafalan yang biasa mana-mana pun. You pergilah mana-mana guru yang hafiz ataupun sekolah-sekolah tahfiz, dia ada sistem macam ni. Okay, sama. That's why I mention sebelum ini, al-hifzul jadid sebenarnya walaupun nampak macam susah, nampak macam lah 20-60 kali ustaz, banyak kali nak kena ulang, but this is the easiest part. Yang paling senang sekali lah hifzul jadid. Okay. So untuk tahu senang tak senang, kena buat lah, kena hafal lah. Okay. Ya, ya boy. Ya. Tengok Quran. Tengok Quran dan you repeat the same, you repeat the same process. Repeat the same process. Maksudnya, bukankah yang pertama sekali hifzul jadid you tengok dan tak tengok? Kan? Tak tengok 5 kali contohnya lah. Ini si tengok 20 kali, tak tengok 20 kali. So di sini you tengok 5 kali, tak tengok 5 kali. You cuma kurangkan ulangan tu saja. Tetapi nak tak nak kena juga murajaah. Okey. Kenapa? Sebab apa murajaah ni penting untuk kita tengok juga. Why? Supaya kita, hafalan kita tu tidak salah. Kita tidak tersalah baris ke, tersalah, because makin banyak hafalan, makin banyak surah, dan kita akan jumpa banyak ayat-ayat yang mutasyabihat. Yang mutasyabihat maksudnya bunyi seakan-akan sama. Especially kalau you dah hafal dah berpuluh-puluh surah kan, tiba-tiba ni surah apa kan, you akan jadi confused. Okay. So penting untuk kita murajaah balik. Now, so
Ayat bila hafazan yang pertama, baca ayat pertama dan tak payah sebut nombor lah, dengan suara jahar. And then ulang sebanyak mungkin 20 ke 60 kali. Berapa kali sebenarnya itu terpulang individu. Sebab tu saya kata ia adalah kebolehan individu. Ada orang 20 kali, ada orang 30 kali, ada orang 50 kali, sometimes 60 kali. Ia berdasarkan pada individu. And pengalaman saya, ia bergantung juga kepada minat seseorang. Ada pelajar-pelajar student yang dia betul-betul minat, memang cepat. 20 kali is enough for him. Kalau ada pelajar yang memang tak minat, sometimes ada, kadang-kadang ada teenagers masuk ke sekolah tahfiz, yang berhajat, yang berhasrat besar tu ibu bapa, parents. Tapi anak langsung tak ada minat. Anak-anak tak ada minat langsung. You know? So, ulanglah 100 kali sekalipun dia takkan masuk. So, those are students yang memang ada. So, orang macam ni biasanya kita advise pada parents, if your child memang tak ada minat, please hantar ke tempat lain yang lebih sesuai untuk dia. You know, because bukan semua budak orang kata destined ataupun destined to be a hafiz. You know, mungkin dia insya-Allah satu hari nanti still berkhidmat untuk agama, tapi mungkin bukan sebagai ustaz tetapi sebagai, I don't know, maybe manager ke or whatever lah, you know. So ia bergantung pada minat. So kalau orang tu dia betul-betul ghairah, dia betul minat, insya-Allah is 20 kali, 30 kali memadai. Yes. What's your experience with adult? Adult sama jugalah, various orang kata orang lain lah dia punya ni. Ada yang boleh, contohnya ada macam, especially kalau contohlah ada one student yang dia hafaz secara online. Dia tak datang face to face, dia cuma online, and then dia boleh hafal dalam 2 bulan 1 juzuk. 2 bulan 1 juzuk. He's a working adult lah. Working adult. Okay. So dia punya apa nama tadi, jadual saya kata samalah. Hifzul Jadid target kalau saya sebut yang standard lah, 1 hari 1 muka surat. Okay, but this is standard. But you look at yourself lah, kebolehan masing-masing. Kalau kata tak boleh, then berapa banyak yang you boleh. Okay. Lagipun saya dah bagi assignment ni, I think dah hampir sebulan lah. 2 muka surat je. Meaning kalau 2 muka surat you bagi tu 30 hari, so berapa huruf? Berapa huruf sehari? Okay. Jadi tak apa, saya terangkan sikit lagi untuk refreshment, untuk refresher. Okey, kemudian bila you ulang baca ayat pertama tadi dan tak payah sebut nombor dengan suara jahar tanpa melihat mushaf. So, tengok mushaf misalnya, saya buat demonstration sekali lagi. Misalnya you baca surah Al-Kafirun tadi kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ulang berapa kali? 20 kali. Then lepas 20 kali tengok, then you tutup. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Sama juga ulang 20 kali. Lepas tu you pergi ayat yang kedua dan repeat the process. Okay. Lepas tu ini surah pendek senang lah kan. Tapi kalau katalah surah panjang-panjang, kata surah panjang-panjang, dan sebelum you pergi contohnya baris yang ketiga, you cuba baca semula daripada memori 2 baris yang pertama tadi. To make sure that you betul-betul memori kita dah lekat. But like I said, I cuma boleh bagi you guidance. This is like guidance lah. But nanti bila you dah experience ni, you hafal, dan you akan tahu your own, orang kata rentak, your own pace. You tahu dah macam mana. Oh, tak apa ustaz, I can do 5 baris sekaligus. Okay, up to you. Oh, saya tak perlu hafal satu-satu ustaz, saya boleh hafal 2 ayat sekaligus. It's up to you. Okay. So jangan terlalu rigid lah, jangan terlalu rigid nak kena ikut juga style saya. Tidak Okay. So itu maksudnya tadi. So tanpa melihat mushaf, ulang juga ayat yang sama. So ini umpama mencetak ayat tersebut. Semacam seolah-olah tadi kita introduce our mind, our brain dengan surah tu. Now bila kita tutup, kita betul-betul kita macam apa, kita pacakkan dia dalam memori kita. Okay. And then ulang sebanyak mungkin, antara 20 ke 60 kali. Ulang proses yang sama.
ulang proses yang sama untuk ayat yang kedua. Okay? Baca ayat pertama dan kedua dengan melihat mushaf dan okey, tak payah sebut nombor. Ini je, buang je, tak payah sebut nombor. Baca ayat pertama dan kedua dengan melihat mushaf. Okey. Before you go to the third ayat, contoh. Tadi dah baca dah qul ya ayyuhal kafirun 20 kali, tengok 20 kali tutup. Kemudian la a'budu ma ta'budun, la a'budu ma ta'budun, la a'budu ma ta'budun sampai 20 kali. Tengok, lepas tu tutup. La a'budu ma ta'budun, la a'budu ma ta'budun, la a'budu ma ta'budun 20 kali. Okey. So before pergi pada ayat ketiga, you tengok sekali lagi. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Tengok. Dan kemudian tutup. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Sampai kita rasa betul confident. Kita rasa okey, I remember. Dan baru proceed pada ayat yang ketiga. Okey. Jadi kuncinya jangan tergesa-gesa. Dan Allah Taala sebut sendiri, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau tergesa-gesa untuk membaca, menghafalnya. Ini teguran Allah pada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebab Nabi memang masa Jibril datang mula-mula memang baginda nak hafal cepat. So Allah kata tak payah hafal cepat-cepat. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan tergesa-gesa. So make sure yang kita punya hafalan tu betul-betul firm. Okey. Kalau tidak, then this is problem banyak hafiz ataupun sekolah-sekolah tahfiz yang lain. Problem banyak apa? Nama je hafiz, nama je dah habis. Tapi habis semata-mata, tapi bukan hafiz. Tajwid berterabur, you know. Tolak gimana apa benda ni, hafiz apa ni kan? Tajwid tak elok ataupun kualiti bacaan tak ada. Lepas tu lupa banyak. So kita nak biar slow and steady, ya, slow and steady, insya-Allah. Okey? So itu proses yang kedua. So bila ulang tadi tak perlu banyak. Ulang sebanyak 5 kali ke 10 kali saja. Because you dah hafal. The first tadi you dah hafal banyak dah, 20 kali, 60 kali dah banyak. So ulangan yang seterusnya nanti, murajaah nanti, you boleh kurang ke 5 kali ke 10 kali. Ikut pada kemampuan masing-masing. Okay? Dan begitulah seterusnya. Just repeat the same process. Okay? Ayat demi ayat, ayat demi ayat. Alright? Okay. Now, baik, siapa yang dah hafal dua muka surat tu, 204, 206. 203, 204. 2 pula. 603, 604. Siapa dah hafal semua? Semua dah hafal lah. Surah Al-Kafirun, Surah Al-Nasr, Surah Al-Masad, 3 kul. Semua dah hafal, Okay, kalau semua dah hafal, then tak apa, kita try hari ni. I give you berapa? Okay, I give you dalam half an hour. Cuba hafal muka surat 602. Ada yang belum hafal ke? Surah Al-Quraisy, Surah Al-Ma'un dengan Surah Al-Kawthar. Dah hafal? Ada yang tak hafal lagi? Tak hafal lagi? Okey. Tak apa, jangan malu. Be honest. Siapa yang tak hafal lagi? Okey, 2 orang. Okey. Those yang belum hafal, you hafal muka surat 602. Okey. Yang sudah hafal surah ni tak perlu. Tak perlu. Now, tell me, untuk muka surat 601, siapa yang dah hafal semua? Surah Al-Asr, Surah Al-Humazah dan Surah Al-Fil. Tak hafal lagi? Okay, be honest, siapa yang tak hafal lagi? Okay, so yang tak hafal lagi 601, you hafal 601. Yang belum hafal muka surat 602, you hafal muka surat 602. Okay, I give you half an hour. Okay, from now. Okay, Fadlal. Oh, tak apa. Okey. Kalau untuk kaedah tak ada nombor, dia tak payah reverse. Tak payah reverse. Tak payah reverse dah. So, the ability untuk reverse tu dah tak ada dah. So, your car cuma only go forward saja.
Macam kapal terbang, macam kapal terbang tak ada reverse. Lagi cepat lah, naik kapal terbang memang cepat, tapi dia cuma boleh go forward lah, tak boleh go constant. Okay, alright. So mulakan sekarang InsyaAllah. Bismillah. يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين
Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Okey, kesilapan biasa orang bila baca Quran. Siapa yang mungkin dah pernah belajar tajwid mungkin fahamlah Tapi saya nak sebagai orang kata sebagai pengetahuan umum, satunya pasal kebanyakan orang kita bila baca contohnya ara'aita allazi kan ara'aita. Jangan buka mulut salah Fathah ni dalam Quran ni ada tiga baris. Okey. 3 baris. Sama ada baris fathah, kasrah ataupun dhammah. Fathah ni guru-guru Quran dululah, macam saya ngaji dulu sama juga. Guru saya kata okey, alif di atas a kan? Alif di atas a. Ini salah. This shape of mouth salah. Bukan bentuk macam ni a. Ini silap. Fathah ni buka. Maksud fathah ialah dalam bahasa Arab, bukaan. So, kita kena buka mulut gini. Oh, betul. Pasal apa? Alif ataupun hamzah ni ialah huruf muraqqaq, huruf yang nipis. So, kita tak boleh baca contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silap. Okay? Fathah, sebagaimana Nabi SAW baca, sahabat-sahabat baca, Jibril baca, ialah a. Cuba ikut saya sama-sama. A. Siapa baru tahu hari ni? Siapa baru tahu? 1, 2, 3. Yang lain dah tahu dah. Yang lain dah pernah belajar tajwid. Okey? So bagi yang baru tahu, kena betulkanlah So bila kita baca ara'aita alladhi bukan kaz. Bukan yukadzibu biddin. Yukadzibu biddin. Faza. Nampak tak? My mouth. Fazalikal. I maintain smiling. So orang baca Quran ni dia banyak senyum. Okay? Orang baca Quran ni dia banyak senyum. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu ala. Nampak tak? Fathah. Gitu sebutan fathah yang betul. Okey? Bukan. Your mouth should be like this instead of like this. Bukan You don't open your lips atas. But you macam leper kan. Okay? Baik. Itu surah Al-Ma'un. Okay? And then macam saya pernah sebut juga before ni pasal okay, dalam surah ni dia tak ada sangat gunnah. Tapi macam surah sebelum ini, okay, surah, okay, ini boleh. Okay. Tak, kita pergi pada surah Quraisy. Okay, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk huruf yang tebal, fathah, maka baru kita tebalkan. Contoh, Bismillah, ni nasi nipis. Roh tebal. Mesti roh. Dia tak boleh rah. Bukan Rahman, tapi Rahman. Okay? Bismillahirrahmanirrahim.
li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Masya Allah. Okey. So dalam surah Quraisy ni dia banyak madlin dan ada hukum gunnah yang kita kena perhatikan. Madlin ialah mad lembut ataupun mad yang baris atas jumpa huruf ya mati ataupun waw mati. Okey? Huruf atas yang bertemu dengan sama ada ya ataupun waw mati. Okey? Huruf atas jumpa ya dan waw mati. So itu namanya madlin. So madlin ni dia dua harakat. Contoh banyak kesalahan lah, kesilapan orang baca li'ilafi Quraisy. Bukan gitu. Salah. Dia kena dua harakat. Kalau dalam konteks ini dia panjanglah. Li'ilafi Quraisy. Okey, kalau kita tak panjang, kalau kita ambil dua harakat saja, Quraisy, bukan Quraisy. Kan satu harakat. Banyak orang silap kat situ. Ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Ada orang baca macam tu, salah. Mistake So dua harakat at least, ataupun panjangkan 4 ataupun 5 harakat because dia dimatikan, diwakafkan. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-saif. Okey. Baik. Seterusnya ialah hukum gunnah, iaitu hukum ikhfa. Di sini min ju'in wa amanahum min khauf. Okey, so ini kena hati-hati juga. Alladhi at'amahum min ju'. Sorry. Okey, alladhi at'amahum min ju'. Gunnah dua harakat. Sini pun dua harakat. Di sini idgham bi gunnah. Tanwin jumpa dengan waw, dua harakat. Sini dua harakat. Idgham mislain. Kemudian sini izhar. Okey? So kena hati-hati di sinilah Sini dua harakat. Min ju'in wa amanahum min khauf. Okey? Banyak orang baca, banyak imam yang saya dengar bila baca, kalau imam kampung-kampung lah kan. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Salah So kena baca dengan betul. Okey. So, seterusnya. Ayat sebelum itu pula atau surah sebelum itu pula ialah surah Al-Fil. Surah Al-Fil, surah gajah. Okey. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
Saya dengar ada sebut rab tadi. Rab. Ra. You kena bulatkan mulut. Ra. Rab. Bukan rab. Bukan. Okay. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Okey. Wa arsala. Di sini perhatikan Masuk asal. Okey. Hamzah huruf tebal ke nipis? Hamzah nipis. Ra tebal ke nipis? Tebal. So nipis jumpa tebal, dia akan jadi macam ni. You kena baca macam tu. You tulis wa arsala. Ini banyak kesilapan orang je. Wa arsala alaihim. Wa arsala alaihim. Salah. Nipis jumpa tebal. Wa arsala alaihim tayran ababil. ترميهم بحجارة من سجيل. Nah, saya dengar tadi ada yang skip gunnah. Di sini you tak boleh skip. Di sini gunnah. Di sini adalah hukum ikhfa. Min sijil, panjang, 2 harakat. So last kali faj'alahum ka'asfin ma'kul. Baik. Tarmihim itu sama juga macam ta nipis, ra tebal. You kena buat mulut Tarmihim. Baik. Mihim, him ni, mim mati jumpa dengan ba, mati. So di sini kena dengung. Tarmihim bihijaratim. Tim di sini tanwin jumpa dengan mim pun gunnah, kena dengung 2 harakat. Nun jumpa sin kena dengung 2 harakat. Okey. Kemudian faj'alhum ka'asfim, sini ka'asfim ma'kul, gunnah kena panjang. Okey, ma'kul. Baik, saya dengar tadi banyak ataupun ramai yang sebut ma'kul. Lam juga banyak kesilapan orang baca. Lam huruf nipis ke tebal? Nipis ke tebal? Sampai tebal ni. Nipis. Itulah kes banyak jadi dalam contoh surah Al-Fatihah kan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal. Banyak orang baca siratal. Sepatutnya siratal. Bukan siratal ladzi. Okey. Sama juga dengan ini ma'kul. Ending dia you have to smile. You tak boleh makul. Memanglah betul dhammah. Betul lah dia huruf depan. Makul. You tak boleh stop di situ. Because lam dia sukun. Tapi sebabkan sifatnya nipis, you kena nipiskan dia. Itu maksudnya bila guru-guru tajwid ataupun tok syekh kita bila dia karang kitab tajwid. Tajwid ni apa maksudnya? Membaca dengan tartil, dengan meletakkan hak-hak huruf. Hak-hak huruf, hukukul huruf. Itu yang mungkin kita kurang faham. Kena tunaikan hak setiap huruf. Maksudnya kalau lam tu nipis, you kena nipiskan dia. Kalau dia huruf tebal, kena tebalkan dia. Itu maksudnya tajwid. Okey? Orang kata warattil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan tartil. So ini bacaan secara tartil. So even though kita menghafal Quran ataupun kita baca laju, you jangan buang hukum-hukum ni. Itu pesan guru saya dululah. Silap baca biasa, tapi jangan silap hukum.
Itu pesanan dia. You silap baca biasa, tapi jangan silap hukum. Hukum ni mesti kata memang in your fingertips lah. Okay, so bila kita sebut lam, kena nipiskan. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kul. So kita dengar dia bunyi nipis. Okay, now alright, the next one, surah Al-Humazah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Okey, saya dengar tadi ada beberapa orang yang baca mungkin agak ada kesilapan sikit Okey. Now, wailun ni sama juga madlin, you kena baca panjang wailul. Jangan wailul likulli humazatil lumazah. Banyak orang baca laju kan. Tapi dia buang, dia tuang hukum tajwid, tak boleh. Mesti wailul. Nak baca laju boleh. Wailul likulli humazatil lumazah. Laju. Tapi saya tak tuang hukum tajwid. Ada orang baca wailul likulli humazatil lumazah. Wailul, wai, bukan wai. Wai. Okey. Yap. Tak. Maklin. As long as dia fathah jumpa ya mati ataupun bawah mati. Tak semestinya. Wai. Okay, the best qari kalau you nak baca, you nak dengar, you nak belajar, saya recommend this Syekh, mungkin you tak kenal, Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Pernah dengar tak? Syekh Al-Husari Syekh Muhammad Khalil Al-Husari. Boleh search dekat YouTube lah. Rahimahullah. Dia guru, memang untuk our student pun di Akademi Darul Tauhid pun memang kita pasang suara dia untuk rujukan tajwid. Because bacaan dia subhanallah, dia memang cantik lah bacaan dia, senang cerita. Mahmud Khalil Al-Husari. Dalam bahasa Arab dia kalau type dekat YouTube tu Al-Husari rahimahullah ta'ala, orang Mesir. Tapi dia memang pakar tajwid dan dia bacaan dia very,
Kalau nak belajar membetulkan bacaan, dengar dia. Bukan kata jangan dengar korek lain, tapi korek lain macam Syekh Sudah, Syekh Ustaz Ramdi ke Mishari Rashid, dia orang laju. Bacaan mereka cantik, bagus, tetapi tak boleh digunakan audio tu untuk rujukan tajwid. Sebab mereka baca laju. So kalau Syekh Mahmud Khalil ni, dia just nice. Memang itulah tempo yang sebenar untuk bacaan tartil. Okay? Kalau Syekh Abdul Basit tu terlalu ni pula. Dia terlalu tahqiq pula. You tak boleh nak kejar level tu. Kan? You takkan nak baca Alif Lam Mim. You tak boleh baca macam tu. Tapi Syekh Muhammad Usari, Alif Lam Mim. Dia relax je. So anybody can follow. Okay. So I recommend untuk tajwid you dengar. Okay. So the same thing yang guru saya ajarkan saya, balik rumah kau dengar. Buka qari yang bagus-bagus kau dengar. Itu je latihan. Okay, untuk kita tajwid. Okay. Now ada masa sikit, 5 minit lagi. Baik. Allazi jama'a malau wa addadah. Di sini pun ada hukum madlin dan juga gunnah. Dua, madlin dengan gunnah. Malau wa addadah. Yasabu annama lahu sini. Ladah. Kha huruf tebal ke nipis? Tebal. So you kena baca ladah. Ya. Ayat kedua tu mana? Yang mana pula maklum? This one. Malau wa addadah. Kita faham ke? Tapi kita buang. Yes, tetapi dalam masa sama dia juga madlin. Pasal apa? Dia fathah jumpa dengan waw. Malau, because apa? Bila dia menjadi hukum idgham, kan? Bila berlaku idgham, maka seolah-olah macam waw ni ada mati. Malau wa'addada. Faham maksud saya? Dia memanglah dia bukan mati kat sini, tetapi bila dia hukum dia menjadi berubah disebabkan oleh faktor tanwin, idgham, dia menjadi idgham. Idgham ni bermaksud kita masukkan huruf waw mati tapi tak ditulis di sini, tapi dibaca. Tapi dia dibaca. Malau wa'addada. So you tak boleh baca contohnya allazi jama'a malau wa'addada. Malau wa'addada, tak boleh baca macam tu. Okey. Kalla, okey. Akhlada ni kha huruf tebal. Akhlada. Kalla la yum. Okey. Ni bacaan ni baik mazhab orang Malaysia. Mazhab orang Malaysia biasanya kalau nun mati jumpa ba ni, hukum iqlab ni dia baca. Biasalah guru kita kat kampung dia kata bibir jangan tutup rapat. Tapi itu pendapat yang dhaif. Qaul yang dhaif. Guru saya kata tutup je bibir kau. Tutup je. Itu lebih qawi. Itu pendapat yang lebih rajih lah. Lebih rajih ialah tutup. Sebab itulah ada huruf mim kat atas ni. Huruf mim ke atas ni bermaksud apa? Badal. Kita gantikan bunyi nun mati ni kepada mim. La yum, macam kita baca mim. La yum bazanna fil hutama. Sini pun banyak orang tuang tak? Kalla la yum bazanna fil hutama. Banyak orang baca kalla la yum bazanna fil hutama. Dia tuang gunnah. Gunnah tak boleh tuang. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهَا. Ini sini tadi. Sini yang banyak orang tu kantoi. Maksudnya yang tersilap lah. Okey. Dia baca apa? إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُعْصَدَةٌ. Tadi ada saya dengar, ada seorang at least. Walaupun baca ramai-ramai saya boleh detect tau. Saya boleh dengar. Ada yang baca mu'sadah. Salah. Tak boleh baca mu' itu ain. Dia kena hamzah mu'sadah. Mu'sadah. Alaihim mu'sadah. Okay. Fi ni baru ain. Fi amadim mumaddada. Okay, so itu untuk ayat ataupun surah Al-Humazah. Dan last one,
Suratul Asr. Ya, surah Al-Asr. Pendek, tetapi Imam Syafi'i kata surah Al-Asr ini, kalau Allah tak turunkan apa-apa surah, tapi surah Al-Asr sahaja, sudah memadai. So dia memang pendek tetapi pengajarannya cukup banyak. Dan ini pun favourite orang juga ni. Dia nak baca, dia nak sembahyang cepat, dia nak cepat habis, dia baca surah Al-Asr. Okey. Favourite nombor 1 Al-Kawthar, favourite nombor 2 Al-Asr. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Okay, so hukum tajwid di sini pun kena perhatikanlah. Ini gunnah, innal insana lafi khusr. Okay, yang ni biasa ramai orang yang mungkin susah, dia nak implement bacaan yang betul. Khusr, you kena bunyikan R. Khusr, R pula ra, khusr. Caranya lah kita sebut sin mati, khus. Lepas tu you cuma letak lidah dekat makhraj ra, iaitu di atas gusi atas. Khusr. You jangan bunyikan, jangan khusur. Itu bunyikan sangat, tapi khusur. Aywa. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sama juga. Bis sabr. Ni banyak orang yang mungkin dia ni sikit kan. Okey. So, insyaAllah, ya. Ya. Yang mana ni? Ya, gunah, betul. Sama juga. Gunah juga. Sebab dia ikhfa. Dia nun mati jumpa dengan sin. Dua harakat. Dengung dua harakat. Dia, okey, dia cara bacaan dia, ini nun lah. Innal insan, kita tak baca habis nun. Nun tu kita tak baca nun habis. Gunah. Sebab dia ikhfa hakiki, huruf sin, hukum ikhfa. Maksudnya kita menyembunyikan bunyi nun tu, dan kita dengung, gantikan bunyi n tu dengan bunyi dengung. Dia tak baca kita tak baca insan, kita baca insana. Okey, boleh, insyaAllah. Ya. Ini boleh dengar ni, play. Apa dia? Boleh naik play. Boleh ni, dia Oh, ya. Boleh. Nak pasang? Kita try dengar apa. Ni start. Ni. This one, Masuk dalam tu. This one ke? Tak sure boleh main ke tak? Boleh main? Boleh play ke? Ni reading. Ni, reciter. Tu. Ini dia? Ah. Sorry. والعصر الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا
بالحق وتواصوا بالصبر Nah, okey. إن الإنسان لفي خسر Innal insana lafi khusr. Itu ayat nombor 2 tadi kan? Ayat nombor 2. Okey. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ayuh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Dan tebal, wa tawasaw, bukan wa tawasaw, wa tawasaw. Wa tawasaw bis sabr. Dengar tak? Boleh dengar kan? Dia sebut bunyi ra tu di ujung. Ya. So tadi dengung innal insan. Mesti dengung. Okey? Alright. Dampak 35. Ada question? Ada soalan? Tak ada soalan? Nak tasmik? Kalau tasmik kena extend sikit lah. Ataupun nak tasmik minggu depan? Minggu depan Okay. Tak apa. No worries. Those yang nak lanjutkan hafalan baru, you don't wait for this class. Jangan tunggu kelas yang baru nak hafal. You kena hafal dekat rumah. So next week you tell me up to which surah you dah hafal, then I'll call your names untuk tasmik. And cara tasmik saya akan, I think boleh ikut seorang-seorang, sebab kita tak ramai. Tak ramai, insyaAllah saya akan panggil seorang-seorang lah, based on the name list. Okay, insyaAllah. Alright. Soalan lain? Kalau tak ada soalan lain, kita tutup dengan Soalan minggu lepas, Ustaz. Yap. Ada dua sebenarnya. Ya. Ustaz kata bacaan ada, kalau kita ikut, saya tak perasan lah, Ustaz cakap kiraat. Apa kiraat? Taibah. Taibah, ya. Macam ni bacaan taibah. Taibah, ta ya ba ta. Taibah. Taibah. Kalau ikut kiraat taibah, Hmm. kita boleh baca dua harakat untuk semua-semua sekali. Macam jaiz, mufassir, wajib, Ya. mufassir semua dua Ya. rakaat. Lepas Dua. tu kalau dalam semayang pun kita boleh baca. Dalam semayang tak boleh. Dalam semayang boleh. Sebenarnya macam ni. Qiraat ni, you have to decide dalam sepanjang bacaan. Maksudnya, contoh, kalau saya baca surah Al-Fatihah misalnya, I have to decide saya nak guna qiraat apa. Bermaksud kita tak boleh campur-campur. Janganlah ayat pertama you baca Hafs, ayat kedua you baca Taibah, ayat ketiga. So kalau boleh baca dalam solat macam tu, tetapi kena konsisten. Maksud saya, through the whole solat tu you pilih qiraat mana you nak pakai. Contoh macam saya pakai, contohnya kalau kadang-kadang kita dah rushing ke apa ke, memang saya baca, saya pendekkan, saya tak pakai apa nama tadi, qiraat Hafs. Tak jadi kesalahan, insya-Allah. Okey. Kalau kita hafal, kalau kita jumpa yang 6 tu, kita mesti berhenti ke? Lam alif misalnya. Maksud puan wakaf lam alif tu. Tak boleh berhenti. Yang ni, yang simbol ni ke, lam alif ni ke? Okay. Kalau simbol lam alif tu tak boleh berhenti. Tapi insan mushaf dekat logo tu dia dah balik. Ya kan? Okey. Begini panjang cerita ni. Kena buka ulum Quran. Kita apa? Dalam apa nama ringkasnya lah, saya ringkasnya. Baik. Dia begini, dia ada yang letak lam alif, ada yang letak apa nama tadi wasal macam ni. Maksudnya sambung lebih baik. Okay, dia bergantung kepada imam mana ataupun qiraat mana yang penulis mushaf tu dia pakai sebenarnya. Because dia ada khilaf. Ada khilaf, sama ada yang khilaf kata yang ni patut berhenti, ataupun ada kata lebih baik sambung. Okey, tetapi memang kalau ada satu yang you mesti berhenti, yang ini yang bagi saya lebih kritikal lah, yang ada mim ni, ini mesti berhenti, tak boleh sambung. Kalau yang macam surah Al-Baqarah tu kan, ada 3 titik tu kan, yang ni pilih salah satu tapi mesti berhenti. Mesti berhenti tapi pilih salah satu. Okey?
Yang ni mesti berhenti. Ya, jumpa mim je wajib berhenti. Tapi lam alif ni, the best is continue. Tapi kalau you tak, orang kata apa, tak cukup nafas, boleh berhenti, but jangan sambung lepas tu. Jangan ambil ibtidak tu terus. You kena ambil 2-3 kalimah sebelumnya before you continue. Faham maksud saya? Bukanlah langsung kata haram terus tak berhenti. Tak. You kalau kata tak cukup nafas, you berhenti situ, but you don't continue directly. Okay? Kalau nak cerita pasal khilaf ni, panjang cerita. Ha? Ustaz nak satu. Ya. Saya nak minta Ustaz bagi saya hadis. Ustaz kata adalah minggu lepas. Ya. Ada something like Abdul Quran Abdul Allah. Yep. Ustaz kata hadis sahih kan. Ya. Boleh share tak? Boleh. Saya kena buka aplikasi hadis. Yang from dua vocabulary kan Ustaz cakap minggu lepas. Tak tahu. Okey, sekejap. Ahlul Quran, Allah. Ahlul Quran, Ahlul Jab. Ahlul Quran, Ahlullah. Okey. Dia ada riwayat Ibnu Majah. Ibnu Majah hadis nombor 215. Okey, hukum hadis sahih iaitu dia kata sini inna kata sini okey. Kalau Rasulullah SAW, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya bagi Allah ada ahli, ada members ataupun keluarga di kalangan manusia. Minan nas. Qalu ya Rasulullah, man hum? Siapakah mereka ya Rasulullah? Qala hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Ibnu Majah nombor 215. Okey. Bab fadlu man ta'allama al-Quran wa 'allama. Kalau saya ingat, kalau nak saya boleh share dengan Puan Shima kot nanti. Boleh? I will compile those hadis dengan reference dia. Because kalau nak buka satu takut sama. Okay, nanti saya share dengan Puan Shima, and then Puan Shima will share to the group. Ya, okay? InsyaAllah. Okay? Alright, I think that's all. So kita sudahkan dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak-banyak pada siapa yang hadir. Semoga kita semua diberikan taufik untuk istiqamah untuk ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.